Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma sya'allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bersama-sama pada petang ini kuliah zuhur kita yang dianjurkan oleh Masjid Tun Husin On. Mudah-mudahan pertemuan kita pada petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ucap tahniah dan terima kasih kepada pihak Masjid Tun Husin On, pihak pengurusi, seluruh dan kuasa, tuan imam, pegawai masjid yang telah berkesudian untuk menganjurkan program kita pada petang ini yang insya-Allah biiznillah akan menjadi manfaat bagi semua insya-Allah. Siaran langsung ini juga dapat diikuti daripada live langsung daripada live Masjid Tun Husin On. Demikian juga dapat diikuti salih ala sayyid melalui Instagram salih ala sayyid Muhammad saya, dan juga melalui page saya Jafri Abu Bakar Mahmudi. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ini diberkati oleh Allah SWT. Tajuk kita serius sikit petang ni, kita ilmiah sikit daripada kebiasaan kita salih ala sayyid Muhammad. Hari ini kita ilmiah sikit. Kita akan bincangkan tentang persoalan Allahumma salli ala sayyid Muhammad, fidyah, qada, dan juga salli ala sayyid Muhammad, qada, fidyah dan kafarah. Qada, fidyah dan kafarah. Di sini minta sahabat-sahabat yang menyaksikan secara live ini dapat bertanya. Anda ada persoalan boleh tanya soalan. Nanti sahabat saya akan screenshot soalan-soalan tu yang tunjuk dekat saya, yang kita akan cuba untuk menjawab sebaiknya sekadar yang saya mampu, sekadar yang saya tahu di hujung perkongsian kita nanti ni, insya-Allah. Salih alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui Instagram, seandainya ada masalah dari segi salih alaihi Muhammad line sebagainya terputus-putus dan sebagainya, boleh menyaksikan live ini melalui Facebook saya Jafri Abu Bakar Mahmudi, yang ada link, yang kita sediakan link kepada Masjid Tun Husin On yang melangsungkan kuliah pada petang ni insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyid. Mula-mula kita nak masuk tentang pengenalan qada, fidyah dan kafarah. Qada, fidyah dan kafarah. Tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan yang menyaksikan live ni untuk tuan-tuan tulis maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu yang tuan-tuan belajar. Saya duk cadang sudah tulis ni kan, saya apa tuan-tuan? Bukan ada strategi apa-apa, kata saya suruh tulis strategi supaya orang tengok banyak. Dia sebenarnya tulis ni tuan-tuan, dia membantu untuk ingat. Sebab tu saya selalu encourage orang untuk tulis. Tulis tu sebab dia bantu untuk ingat. Itu tujuan kita menulis tu. Kalau kita langsung tak menulis, dia akan go with the flow je. Ilmu tu akan lalu je kat kita. Dia rugi kadang-kadang. Ada yang benda kita boleh catch up, ada benda kita tak boleh catch up. Tapi dengan kita menulis ni, ada sahabat-sahabat kita yang menyaksikan live ni, dia tak bawa pen, tak bawa kertas, tak apa. Tuan komen je dekat komen Facebook tu, supaya dia benda tu, dia usaha kita tu dia akan record dalam kepala kita. Itu di antara cara dia. Jadi tuan-tuan, saya cadang kepada tuan-tuan yang menyaksikan salih ala sayyid Muhammad, yang pertamanya kalau ada saja salih ala sayyid poin-poin yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan just tulis saja dekat ruangan komen tu supaya dia membantu kepada ingatan. Yang keduanya, kalau tak keberatan kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan kongsikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka juga dapat manfaat ilmu daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini insya-Allah. Baik.
Kalau ada gangguan dari segi volume ke apa ni, suara ke sebagainya, tuan-tuan maklumkan. Salih alaihi wasallam. FB live ada live dekat FB, tapi saya menggunakan FB Masjid Tun Hussein On, tapi saya linkkan, telah sharekan ke page saya Jafri Abu Bakar Mahmudi. Tuan-tuan boleh tengok link dia daripada situ, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita masuk bab 3 perkara yang akan kita bincangkan pada petang ni. Yang pertama qada, yang kedua fidyah, dan yang ketiga kafarah. Qada, fidyah, kafarah. Ini 3 perkara yang ada relate dengan Allahumma salli ala Muhammad, urusan puasa kita pada setiap tahun. Puasa kita akan terkait dengan 3 perkara ni. Sama ada qada, sama ada fidyah ataupun kafarah, seandainya kita melakukan sesuatu perkara yang menyebabkan kita terpaksa qada sembahyang puasa kita, ataupun membayar fidyah, ataupun lebih salli ala Muhammad, lebih besar isu kafarah. Andai kita melakukan satu perkara itu, kita nak faham. Baik. Yang pertama, apakah hukum menggantikan puasa Ramadan yang terbatal atau ditinggalkan? Sama ada terbatal ataupun kita terpaksa untuk meninggalkan puasa kita. Terpaksakah, sengajakah? Jadi dalam keadaan puasa kita tinggal. Apa hukum dia dan macam mana keadaan kita nak menggantikan? Puasa Ramadan adalah wajib. Jawapannya, puasa Ramadan adalah wajib ke atas orang Islam yang mukallaf. Iaitu syarat mukallaf ada 3 lah. Islam, baligh, berakal. Islam, baligh, berakal. Jadi kalau tuan-tuan ada Islam, tuan-tuan baligh dan tuan-tuan berakal, maksud tuan-tuan wajib puasa. Dulu kita tinggal puasa, dulu kita dah Islam, kita dah baligh dan kita dah berakal, tapi zaman jahiliah kita ni, maka kita tinggal puasa kita. Maka di sana telah dia sebut sebagai orang-orang mukallaf ini, sallallahu alaihi wasallam, telah ditimpakan ke atasnya hukum-hukum taklifi. Apa hukum taklifi? Hukum benda yang wajib, sunat, haram, harus, makruh telah tertimpa pada dia. Jadi orang yang sengaja tidak berpuasa atau sengaja berbuka puasa pada bulan Ramadan, hukumnya berdosa besar. Sengaja tak puasa, sengaja pergi buka puasa, sengaja ni, bukan ada sebab apa-apa ni. Tengah hari lapang apa dekat dapur tu, pergi buka musalli azimat, tuan-tuan, makan waktu tu, maka hukumnya haram dan berdosa besar. Adapun orang yang berbuka kerana satu keuzuran tidaklah berdosa kerana dimaafkan pada syarak. Okey, faham dekat setakat situ? Salih alaihi wasallam. Yang pertama, poin dia, orang Islam, dia orang mukallaf, wajib atasnya berpuasa. Tu poin pertama, tulis. Orang Islam, salih alaihi Muhammad, wajib atas dia berpuasa. Orang mukallaf. Apa maksud mukallaf? Poin kedua, Islam, baligh, berakal. Salih alaihi Muhammad. Okey. Kemudian sengaja berbuka puasa, sengaja tidak berpuasa atau sengaja berbuka puasa, salih alaihi Muhammad, maka hukumnya haram dan berdosa besar. Poin kedua, poin ketiga. Poin ketiga, salih alaihi Muhammad. Namun kepada orang yang keuzuran pada syarak, diharuskan untuk berbuka puasa, diharuskan untuk berbuka puasa dan tidak berdosa kepada dia. Ada keuzuran, nanti kita akan bincangkan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. 3. Itu poin, selesai dah bahagian tu. Kemudian, puasa yang ditinggalkan oleh orang muslim yang mukallaf atau puasa yang terbatal, sama ada sengaja atau tidak, salli ala sayyidina Muhammad, ataupun dengan keuzuran, maka wajib dia menggantikannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kalau sebut mukallaf tadi, salli ala sayyidina Muhammad, dia tinggal puasa, sengaja ke, tak sengaja ke, keuzuran ke, apa sahaja keadaan dia, maka wajib untuknya mengqadha kembali puasa dia. Menggantikan puasa ni kita sebut sebagai qadha puasa. Salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah orang yang wajib menggantikan puasa? Siapa orang yang wajib ganti puasa? Yang pertama, tulis poin, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka dia berdosa dan wajib mengqadanya dengan segera. Saja-saja puasa. Dulu kita tuan-tuan macam tu. Ada orang macam tu. Salli ala sayyidina Muhammad. 10 tahun tak puasa. Pasal apa? Saja. Salli ala sayyidina Muhammad. Dia nakai, dia macam mana? Ada orang dia rasa macam tak ada salah langsung. Ada orang puasa, dia hanya puasa buka tutup ya. Masuk 1 Ramadan, 30 Ramadan. Dua tu yang dia puasa. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang lain semua tak puasa. Subhanallah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad.
Sampai ke tahap tu pi apa ni, naik van jenazah. Dia pergi cari mana ada orang buka puasa, tangkap buh naik jenazah, van jenazah. Tangkap buh sebagainya. Subhanallah. Itu pun dia marah pula orang yang tangkap dia. Cerita Ustaz Simad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salih alaihi wasallam, lah ni tahu buat apa? Lah ni tak payah buh van jenazah. Lah ni buh dalam ambulan. Lepas tu tak seorang kat dalam tu buat teruk sikit macam kena COVID-19. Ada seorang duduk atas kerusi tu buat teruk, pakai mask lah apa semua. Buat betul ke tu. Panggil depa yang duduk makan tu, bawa sekali dengan roti canai yang kat pinggan tu, kat tangan tu, bubuh kat atas tu. Biar dia duduk gelabah kat subhanallah. Kena ajak macam tu juga kot. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Jadi orang pertama yang wajib untuk menggantikan puasa dia, salih alaihi Muhammad, ialah orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Dan salih alaihi Muhammad tulis dekat dalam tu ruangan dia, point dia atas orang yang sengaja meninggalkan puasa ni, point dia ialah dia berdosa dan perlu segera menggantikan puasa dia. Bila dia dah sampai kepada dia punya salih alaihi Muhammad, dia kata, oh subhanallah Ustaz Simad, dulu saya jahil Ustaz, boleh tak saya nak qada tahun depan lah. Dia kena cepat-cepat qada. Ni orang yang sengaja tinggal ni, dia bila dia sampai kepada kewarasan akal dia, sampai kepada dia punya apa, ilmu dia, hidayah kat dia, maka dia kena cepat-cepat puasa. Pasal apa? Pasal dulu dia sengaja tinggal. Nah, salih alaihi wasallam. Tak boleh nak bertangguh-tangguh dah. Lain pula dengan orang keuzuran. Orang keuzuran dia ada flexibility sikit. Okey, tak apa, pasal dulu bukan sengaja nak tinggal. Tapi kalau orang yang saja tinggal ni, antara dia ialah dia kena cepat-cepat menggantikan puasa dia. Salih alaihi Muhammad. Baik. Yang kedua, orang yang meninggalkan puasa kerana kedatangan haid dan nifas. Salih alaihi Muhammad. Orang yang meninggalkan puasa kerana kedatangan haid dan nifas. Salih alaihi Muhammad. Yang ni untuk orang perempuan je. Orang lelaki tak ada yang haid. Dan pasal apa tak puasa Pak Long? Haid. Subhanallah, ada alasan begitu. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Haid paling kurang haid 7 hari. Paling kurang haid sehari semalam, 24 jam. Kalau dia main, ni sikit dia punya apa? Kita punya dia panggil apa tu? Kita? Bukan. Nak flash, nak recall balik ni, nak ingat balik ni, nak ulang kaji. Kalau haid dia main 7 hari, dia paling kurang haid sehari semalam. Kalau main zuhur ni sampai zuhur depan, sampai zuhur esoknya tu dia masih ada darah tu, selepas zuhur besoknya tu dia panggil waktu ni salat Jumaat, dia panggil haid. Kalau dia main dalam tempoh kurang daripada 24 jam bersehari semalam, maka itu bukan haid, itu nama dia darah istihadah. Contoh, dia waktu zuhur ni tengok darah main. Dia tengok darah main. Dia dah puasa dah tadi ni. Sampai waktu zuhur tengok alah darah. Lepas tu dia kata, aku haid dah ni. Kan? Lepas tu dia pun makan. Dia pun salih masak nasi goreng lah apa semua. Lalang dia kata, lalang nak buka puasa kan. Salih alaihi wasallam masak nasi goreng lah apa, ayam masak merah lah, macam sedap pula tengah hari ni kan. Sebut benda ni. Subhanallah, dia pun makan dah kenyang alhamdulillah. Saya cuma zuhur pun tak semayang, asar pun tak semayang, maghrib pun tak semayang. Elok tengok tengah malam bersih elok je. Sampai lepas isyak tu bersih cantik, dia tak ada dah. Koko ke coklat ke apa tak ada dah. Dia pandai je ustaz tu. Saya tak tahu lah kalau saya dengar orang kata begitu. Saya pun cakap lah tak main air lagi lah. Kan? Tak maulah main air keluar ke mana. Jadi subhanallah saya tuan-tuan, sampai tengah malam tak apa ni tak ada dah. Sampai esok, sampai subuh, sampai subuh esok tak ada dah. Bersih elok cantik. Maksudnya apa? Yang mai daripada zuhur, asar, maghrib itu apa? Darah istihadah. Isu dia dah tinggal zuhur, dia dah tinggal mai asar. Isyak tak apalah, dah bersih-bersih. Tak ada apa, maka dia mai isyak. Zuhur, asar, maghrib dia dah tinggal 3 waktu. Dan isu dia ialah puasa tu. Macam dengan puasa tu? Puasa dia dah tak puasa dah. Maka dia kena qada balik salat Jumaat. Habis berdosa tak tu? Dia tak berdosa pasal dia sangka kata itu haid pada waktu tu. Boleh faham tak? Baik, salat Jumaat haid. Sekurang-kurang haid 24 jam sehari semalam. Apa dia panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ghalibnya kebiasaan haid ni 7 hari 7 malam mazhab Syafi'i. Salli ala Muhammad. Kemudian sepanjang-panjang haid 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Jadi kalaulah salli ala Muhammad dia mai haid
Dia main haid daripada 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, sampai 7 Ramadan tak habis lagi. Kemudian 10 Ramadan duk main darah lagi. Salih alaihi Muhammad. Sampai kepada Allahumma salli 15 hari. Masuk 15 hari, hari ke-16 tu, hari 15 tu dia, lepas 15 hari tu dia kena mandi macam orang dah habis haid. Kemudian besok tu hari 16 onwards tu dia kena semayang macam biasa, puasa macam biasa, semua ibadat-ibadat dia berlaku macam biasa. Mic tu okey tak untuk pitch tu? Macam tak rapat. Betul ya? Mic okey ya? Jadi fahamlah salih alaihi Muhammad. Jadi 15 hari, 15 hari ke-16 onwards, hari ke-16 onwards ni dia panggil hari yang bersih, hari suci dah. Hari suci, tempoh hari suci ni berapa? 15 hari, salih alaihi Muhammad. 15 hari pula itu dipanggil sebagai tempoh suci. Okey, clear, salih alaihi Muhammad. Dan itu haid. Yang kedua nifas. Nifas sekurang-kurang nifas 1 titik. Tu setitik je. Itu sekurang-kurang nifas. Salih alaihi Muhammad. Jadi kalau ada orang yang dia tak ada darah, dia beranak-beranak tu, keluar-keluar tu, darah dia darah bersalin tu je, tu darah tu je. Lepas tu tak keluar darah, tak ada darah. Salih alaihi Muhammad. Tu macam mana? Dia kira salih alaihi Muhammad lepas pada tu kena mandi, kena ibadat macam biasa sebab dia tak ada darah nifas. Sebab sekurang-kurang darah nifas ialah satu lahzah ataupun satu titik je. Panjang nifas mazhab Syafi'i 60 hari. 60 hari. So kalau dia main tempoh 20 hari, tiba-tiba darah dia habis, maka dia kena mandi, dia kena bersihkan semua. Kemudian salih alaihi Muhammad, kemudian dia buat ibadat macam biasa. Sebab darah nifas dia hanya setakat 20 hari itu saja. Faham lah? Sebab ada orang yang ditunggu 40 hari. Darah dah habis dah, dia tunggu. Pasal apa tak mayang lagi salih alaihi Muhammad? Dia kata dalam nifas lagi. Darah ada lagi tak? Darah tak ada dah. Berhenti hari 20 itu ni. Ada kena berhenti dah lah. Masuk kena semayang dah lah. Dia bukan ikut 40 hari tu, bukan syarat 40 hari tu. Syarat masih ada darah. Tu kena faham tu elok. Nah, kalau selepas tu dia mai pula, sebagai contoh lepas 20 hari, seminggu lepas tu dia mai. Ulama kata mungkin yang mai itu adalah darah haid. Haid dah. Begitu keadaannya. Tuan-tuan, itu masing-masing orang perempuan ni dia macam-macam. Dia punya salih alaihi Muhammad. Dia punya bentuk cara ataupun cara darah dia. Itu kena ingat. Baik. Kemudian salih alaihi Muhammad yang ketiga, orang yang meninggalkan puasa kerana musafir. Orang yang kena qada balik puasa, orang yang tinggal puasa kerana musafir. Musafir boleh buka puasa? Boleh. Harus buka puasa? Harus buka puasa. Berdosa tak dia? Tak. Tapi afdal dia berpuasa. Ingat saya sebut lagi tu. Salih alaihi Muhammad. Boleh buka puasa? Boleh. Harus buka puasa? Harus. Berdosa tak? Tak. Salih alaihi Muhammad. Kemudian yang afdal untuk dia? Afdal untuk dia ialah berpuasa. Malah ni dah senang dah. Kalau musafir pun tuan-tuan duduk dalam kereta, ada aircon apa semua. Kalau orang dulu naik unta, bermusafir apa semua. Tapi walaupun dia naik kereta, walaupun dia naik kapal terbang, walaupun dia duduk dalam kemudahan ketika permusafiran, tetap rukhsah keringanan kepada orang yang berpuasa untuk dia berbuka puasa itu diharuskan. Boleh. Cuma jagalah adab. Lagi berhenti RNA buat kenduri pula tepi jalan tu. Nak hampak tikak 3-4 beranak makan apa semua, subhanallah ni puasa, bulan puasa ni apa semua. Jagalah adab. Salih alaihi Muhammad. Mak-mak yang haid di rumah tu pun subhanallah, anak-anak buka puasa umur 7 tahun sampai balok-balok belakang dia rotan tak mau puasa. Mak lapar tengah hari ni, semua. Oh tak boleh ni, kena puasa apa semua ni. Sekali mak tu bagus punya hidang dengan kari kepala ikan apa semua dengan anak tu duk terlayak-layak apa. Ni puasa, mak ni tak boleh puasa pasal mak ni haid. Betul. Cek haid tak? Cek tak haid lagi. Anak tu dia cari pasal je. Tuan-tuan, jaga walaupun kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ada keringanan-keringanan tertentu ketika ada rukhsah-rukhsah tu, maka kita kena jaga juga dia punya adab-adab ketika kita bermuamalah dengan manusia yang lain. Salih alaihi tak payah duduk pihabah ke orang. Lah ni orang ada Facebook, ada WhatsApp, tuan-tuan sampai tulis subhanallah. Seronoklah hangpa boleh puasa, aku hari ni cuti. Tulis dalam Facebook subhanallah. Sampai tak ada malu dah tuan-tuan orang lain ni. Salih alaihi Muhammad. Ambil gambar tuan-tuan makanan pergi buat dalam Facebook, dia kata apa? Hari ni boleh makanlah ABC, Allah bagi cuti. Tak payahlah duk hebah tuan-tuan, dia merupakan kehormatan wanita, kehormatan seorang wanita. Salih alaihi Muhammad. Yang keempat, permusafir tadi. Yang keempat, orang yang meninggalkan puasa kerana sakit atau keuzuran yang dibenarkan pada syarak. Orang yang puasa kerana
meninggalkan puasa kerana sakit atau keuzuran yang dibenarkan pada syarak. Orang ni kena ganti puasa. Tapi ada orang salih ala Muhammad yang dia tak payah dah untuk ganti puasa. Orang sakit. Ada tak orang sakit yang tak payah ganti puasa? Ada orang sakit yang dia kena ganti puasa. Ada orang sakit yang dia afdal berpuasa. Dia sakit, dia layak untuk buka puasa, tapi dia masih mampu untuk berpuasa. Tak ada, kalau dia puasa pun tak ada mudarat apa dia, maka afdal untuk dia puasa. Orang sakit yang kalau dia tak puasa, kalau dia puasa juga menyebabkan dia makin sakit dan bertambah mudarat sakit dia, maka dia kena berbuka puasa disebab menjaga kesihatan lebih utama. Yang ketiga, orang yang salih asmat kalau dia puasa menyebabkan dia mati. Kalau dia puasa juga sehingga boleh menyebabkan hilang nyawa dia, maka wajib untuk dia berbuka puasa sebab menjaga nyawa itu lebih utama. Orang-orang yang macam ni, salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, orang yang sakit ni dia ada dua keadaan. Yang pertama, dia wajib untuk mengqadha puasa dia waktu dia tinggal ketika dia sakit hari tu ni. Orang yang kedua ialah dia tak wajib lagi untuk qadha puasa dia. Dia hanya perlu membayar fidyah saja. Siapa dia ni? Orang pertama tadi, orang yang wajib qadha, orang yang dah sembuh daripada penyakit dia. Dia dah sembuh dah sakit dia. Dia tinggal puasa waktu dia sakit hari itu saja. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, kemudian bila dia dah sembuh dah, wajib untuk qadha balik. Yang kedua, orang yang tak wajib qadha puasa, tapi dia hanya kena bayar fidyah saja. Siapa? Orang yang sakit dia berterusan dan tak ada lagi harapan untuk sembuh. Macam orang yang dah tua-tua sangat dah, dia dah faham tak, dia dah macam keuzuran sangat dah, dia tak ada chance dia nampak gaya tak ada harapan untuk sembuh. Maka salih ala Muhammad, dia boleh saja kita bayar fidyah aja bagi pihak dia. Boleh faham tak salih ala Muhammad? Okey. Yang kelima, orang yang batal puasanya kerana mabuk atau pingsan sepanjang hari. Mabuk atau pingsan sepanjang hari, tak tahu makan apa atau sok tadi, tuan-tuan, salih ala Muhammad, makan mabuk dia lain macam. Dia ingat ayat tebu, dia tengok ayat ketum. Sapau balik ayat ketum campur apa ni salih ala Muhammad, Red Bull pula dah. Telan satu macam yang lentor, tak tahu apa, satu hari sampai buka puasa. Maka dia dikira sebagai orang yang salih ala Muhammad tak puasa hari tu. Nanti dia salih ala Muhammad kena qadha. Ataupun orang yang pingsan sepanjang hari pingsan. Kira sok lepas sok tu pingsan. Sedang pun lepas buka puasa dah. Hari tu dia kira sebagai tak puasa, dia kena qadha. Berbeza pula orang yang pingsan separuh hari. Dia orang pingsan separuh hari, dia kira macam orang terlena. Orang tidur. Tidur. Lepas subuh, lepas main subuh tidur. Jaga-jaga sila depan kira siap nak makan. Dia gosok muka, gosok lagi. Dia tanya, zuhur masuk tak lagi? Zuhur maghrib dah. Dia nak buka puasa dah. Orang ni dikira sebagai berpuasa sebab dia tidur dalam tempoh siang tu. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Demikian juga orang yang pingsan sekejap. Dia pingsan, kemudian dia terjaga dalam tempoh masih waktu berpuasa, maka hari itu dikira sebagai orang berpuasa. Dia tak payah qadha. Yang ni cerita orang yang Allahumma salli, mabuk atau pingsan sepanjang hari tu. Yang keenam, orang yang batal puasa kerana terlupa niat. Terlupa niat. Batal puasa kerana terlupa niat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana orang yang terlupa niat ni? Niat ni, tuan-tuan, mazhab Syafi'i wajib berniat pada setiap malam. Malam tu niat siap-siap untuk kita berpuasa pada siang hari dia. Wajib. Dan sunat pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk dia berniat sekali je. Pada awal salli ala Sayyidina Muhammad awal Ramadan tu, aku berpuasa sepanjang bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dia niat itu. Sunat kat dia. In case kalau ada waktu dalam bulan Ramadan itu yang dia terlupa untuk niat, maka dia dapat tampung dengan yang tu. Tapi Allahumma salli ala Muhammad, menghilangkan kewajipan dia untuk berniat pada setiap malam. Dia tak niat dah. Pasal apa tak niat dah? Pasal dah niat dah awal sebulan tu, tak boleh. Yang tu sunat je hukum dia. Yang wajib ialah berniat pada setiap malam. So kalau dia dah niat pada sebulan tu, setiap malam pun dia kena tetap kena niat. Bagus juga kita ni, tuan-tuan sekalian, waktu kita duduk salli ala Sayyidina Muhammad, kalau ada dulu kita duduk pergi sembahyang tarawih di masjid,
Dah habis-habis main witir tu, Tok Imam pun dia pun bantu untuk kita niat sama-sama. Dia pun menyanyi nawaitu sauma ghadin, dia menyanyi. Kita pun menyanyi sama-sama kat belakang dia. Bagainya salat Jumaat. Tuan-tuan, Tok Imam niat, kita pun tumpang niat sekali. Bagus dia peringatkan dekat kita. Masalah adalah kita bila kita duduk sembahyang di rumah, masing-masing dah tarawih kat rumah, maka salat Jumaat apa jadi? Kita dah lupa nak niat. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya betul. Live dalam Instagram hanya 1 jam saja. Sahabat-sahabat yang mengikuti saya dekat Instagram, lagi lepas habis ni, lepas dah cukup sejam ni, saya masih kuliah lagi, boleh pindah ke tengok kepada page saya, page Jafri Abu Bakar Mahmudi, ataupun terus kepada page Masjid Tun Husin On. Okay. Masjid Tun Husin On, insyaAllah. Okay, kan? Baik, salih ala sayyidina Muhammad. Okay. Okay, jadi soalan dia, adakah orang yang bangun sahur itu dikira sebagai berniat? Ya, orang yang bangun sahur telah dikira sebagai orang yang ada niat untuk berpuasa pada esok hari dia. Tak? Dia bangkit sahur dah, dia dah makan dah sebagainya Ustaz Jumaat. Kemudian salat Jumaat. Dengan dia, kalau dia tak niat untuk puasa, maka dia tak bangkitlah sahur tu. Dia bangkit sahur itu menunjukkan bahawa dia dah niat untuk puasa esok hari. Maka ulama kata apa? Sah puasa orang yang tak lafaz niat, tapi dia telah bangun untuk bersahur. Sebab bersahur itu sudah menunjukkan bahawa dia ada niat untuk dia berpuasa pada esok hari ni. Faham tak? Okay. Yang ketujuh, orang yang batal puasanya dengan sengaja disebabkan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti makan dan minum, bersetubuh pada siang hari, mengeluarkan mani dan sebagainya. Benda-benda ni salat Jumaat, dia buat satu perkara yang batalkan puasa dia, maka terbatallah puasa dia dan dia wajib untuk qada. Okey, 7 nah. Ingat tu elok dan boleh tulis dekat ruangan komen tu. Salat Jumaat apa dia? Yang pertama, orang yang sengaja tinggal puasa. Yang kedua, orang yang kedatangan haid dan nifas. Yang ketiga, orang yang meninggalkan puasa kerana musafir. Yang keempat, orang yang sakit atau keuzuran. Yang kelima, orang yang mabuk atau pingsan sepanjang hari. Mabuk, pingsan tu dah kena tambah dekat ujung tu, sepanjang hari. Kalau mabuk dan pingsan saja tak edih. Boleh jadi separuh hari, boleh jadi sekejap. Yang ni tak membatalkan puasa dia. Yang keenam, orang yang batal puasa kerana terlupa niat. Orang yang ketujuh ialah orang yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dia. Makan, minum sebagainya. Baik. Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat yang difardukan oleh Allah apabila ditinggalkan, maka tidak akan lupus begitu saja. Dia menjadi hutang kita dengan Allah yang akan terus terpikul di bahu kita sehinggalah kita membayar dia. Bila sebut benda yang fardu, maka kita kena buat. Dan kalau kita tak buat, dikira sebagai hutang. Dan kita kena lunaskan hutang tu, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad, bila kita, sehinggalah kita membayar dia. Baik. Okey. Bagus, ada cadangan. Ustaz, kalau IG dah keluar, masuk balik. Okey. Tengok tu. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Soalan yang berikutnya. Bagaimanakah cara kita menggantikan puasa yang ditinggalkan atau terbatal itu? Macam mana cara dia? Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, ada 3 cara yang ditetapkan oleh syarak untuk menggantikan puasa. Ada 3 cara yang telah ditetapkan oleh syarak untuk menggantikan puasa. Tulis. Hari ni, petang ni rajin sebut tulis lah. Saya semangat tengok yang bawa buku lah apa semua. Dia bagus. Salih semangat tuan. Okey, salih ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, 3 cara menggantikan puasa. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan mengqadanya, yakni melakukan kembali puasa tersebut. Yang pertama, mengqadanya. Ni nanti bila dah keluar daripada Ramadan, ganti balik tahun ni ke tahun depan ke, bila-bila lah. Di luar daripada bulan Ramadan, pada hari-hari yang dibenarkan berpuasa, tidak pada hari yang diharamkan puasa. Ada hari haram puasa? Ada? Berapa hari haram puasa? Berapa hari? Berlaku khilaf di kalangan ulama di sini 4 gaya. Yang pertama, pada hari raya. Hari raya haji, hari raya puasa 2 hari. Kemudian hari Isyraq, hari Isyraq pula, hari Tasyrik. Kan? Hari-hari Tasyrik. Apa hari Tasyrik? Apa hari? 3 hari, 11, 12, 13. Ni 5 hari haram puasa. 5 hari haram puasa.
Okey. Hari Syak makruh puasa. Salli ala si Muhammad. Nah, sebab hari Syak ada orang yang boleh puasa, ada orang yang tak boleh. Itu berlaku khilaf di kalangan ulama. Tapi yang jumhurnya meletakkan 5 hari yang tak boleh puasa, iaitulah 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Boleh faham tak? Hari Syak tak boleh puasa, terdapat larangan. Tapi ada orang yang dia istiqamah, konsisten puasa sepanjang-panjang, maka dia boleh puasa. Demikian pendapat sebahagian daripada ulama. Yang confirmnya 5 hari ni. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik yang tak boleh puasa. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni qada, ganti macam biasa. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, dengan membayar fidyah, yakni satu kadar makanan untuk orang miskin. Yang keduanya, salli ala sayyidina Muhammad, hari Syak tu hari apa? Hari Syak itu ialah 30 Syaban. Hari yang besoknya dijadualkan ataupun dijangka-jangka akan masuk 1 Ramadan. Maka hari itu dia panggil hari Syak. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan membayar fidyah, yakni satu kadar makanan untuk orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, 3 cara menggantikan puasa. Yang ketiga, dengan menunaikan kafarah, iaitu dengan denda tertentu yang ditetapkan oleh syarak akan kadarnya. 3 qada, fidyah, kafarah. Boleh jadi qada saja, boleh jadi qada dengan fidyah, boleh jadi qada dengan kafarah. Maksudnya kita tengok salah satu daripada cara-cara dia. Boleh jadi qada, fidyah, kafarah, boleh jadi juga. Salli ala sayyidina. Mari kita tengok. Orang yang meninggalkan puasa dilihat daripada sudut tanggungan yang mesti dipikulnya terdapat dalam beberapa keadaan. Yang pertama, diwajib atasnya qada sahaja, boleh jadi. Yang kedua, diwajibkan ke atasnya fidyah sahaja, boleh jadi. Yang ketiga, diwajibkan ke atasnya qada dan fidyah, boleh jadi. Yang keempat, diwajibkan ke atasnya qada dan kafarah, boleh jadi. So jadi 4 cara. Yang pertama, qada saja. Yang kedua, fidyah saja. Yang ketiga, qada dan fidyah. Yang keempat, qada dan kafarah. Sekarang kita pergi detail satu demi satu. Boleh nak tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad. Fidyah tu boleh bagi kat orang susah. Tak ustaz, bukan orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin, Allah sebut dalam Quran. Sekarang kita akan masuk. Sekarang kita akan masuk dalam bab fidyah. Nak bagi kat siapa fidyah ni? Soalan berikutnya, siapakah yang diwajibkan ke atasnya qada sahaja? Ini masuk yang kan kita 4 tadi, qada, fidyah, qada dan fidyah, qada dan kafarah. 4. Yang ni nak tanya, siapa yang qada saja? Sallallahu alaihi Muhammad. Okey. Yang jawapan dia, wanita yang meninggalkan puasa kerana haid dan nifas, qada saja. Orang yang meninggalkan puasa kerana musafir, qada saja. Orang yang meninggalkan puasa kerana sakit dan sakitnya ada harapan sembuh. Kita dah bincang tadi ni. Dia sakit, waktu dia tinggal puasa tu dia sakit, tapi lepas tu dia sembuh, maka qada sahaja. Yang keempat, orang yang terbatal puasanya kerana apa? Kerana terlupa niat ke? Tersalah makan kerana menyangka fajar masih ada ke? Tuan-tuan, orang yang tersalah makan, salah makan, duk sangka kata tak masuk subuh lagi, duk makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu azan apa tu? Azan Kuala Lumpur ke Penang tu? Allahu Akbar. Kedua kali. Ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pasal apa dia terbatal puasa dia? Pasal dia boleh berusaha untuk mendapatkan waktu yang tepat. Tak faham tak? Dia ada usaha. Boleh tengok jam tak? Boleh. Boleh tengok tak waktu sembahyang? Boleh tengok tak waktu subuh masuk? Boleh. Dia tak buat usaha tu, maka sebab tu dia terbatal. Boleh faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad. Tersalah makan kerana menyangka fajar belum terbit, atau menyangka waktu berbuka telah tiba. Faham tak ni? Dia standby kurma. Masuk subuh pukul 7.25. Subuh pula. Masuk maghrib 7.25. Pukul 7 standby kurma dah. Standby. Lambat pula untuk bila azan ni. Standby. Dengar. Masuk. Terus masuk.
Ni elok nak kunyah. Tiba-tiba 1 2 3 test mic, 1 2 3 test mic. Habis Tok Bilal tu pun nak test mic sebut dia kata Allah. Katalah 1 2 3 ke apa. Tuan-tuan, batal puasa dia hari tu. Pasal apa? Pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tak berhati-hati. Salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok sedikit penjelasan tentang orang yang terbatal pasal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang terbatal disebabkan oleh tak menyangka fajar fajar belum terbit, yang belum masuk subuh, ataupun orang yang tersalah berbuka puasa sedangkan maghrib belum masuk. Mari kita tengok penjelasannya. Pasal apa dikira dia sebagai batal? Seorang yang menyangka fajar belum terbit, yakni belum masuk waktu subuh, lalu dia meneruskan makan dan minum atau bersetubuh dengan isterinya ataupun sebagainya daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa di atas, setelah beberapa minit kemudian ternyata padanya bahawa sangkaan itu silap, yakni fajar sebenarnya telah terbit. Dalam hal ini batallah puasanya dan wajiblah mengqadha puasanya pada hari lain di luar Ramadan. Begitu juga jika dia menyangka bahawa matahari telah pun terbenam, lalu dia berpuasa dan kemudian ternyata bahawa sangkaannya itu silap, yakni matahari belum lagi terbenam, maka batallah puasa. Wajiblah ke atasnya mengqadha atau menggantikannya. Tu kena ingat dia tak? Pasal apa kita sebut tadi? Ulama sebut pasal dia mampu untuk berusaha untuk memastikan dia tidak melakukan kesilapan tersebut. Berbeza pula orang tersilap makan tengah hari. Terlupa. Beza dengan terlupa. Tersilap ni beza dengan terlupa. Tengah hari misalnya Allah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, bagus punya duduk mengadap depan TV, tengok berita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad COVID-19. Faham tak ni? Sambil duduk makan super ring. Bagus punya duduk makan sebab Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu anak dia kata, Ayah tak puasa ke? Sembuk dia. Sembuk muka anak dia. Sambil anak dia buang super ring kat muka dia. Anak dia kata, puasa ke hari ni? Puasa lah hari ni 1 Ramadan dah. Allah, ya Hanana, ya Hanana. Tuan-tuan, dia terlupa, dia ingat kata tak puasa. Tuan-tuan, yang ni tak apa, dia tak batal puasa dia, rezeki dia makan pada hari tersebut. Kawan saya bubuk, makan bubuk 2-3 mangkuk. Kata, ada puasa ke hari ni? Allah, dia kata, lupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah sungguh rezeki dia dapat hari tu, tuan-tuan. Yang tu tak apa, tak batal puasa. Tak ni, yang ni dia bukan terlupa, dia terleka, dia terlalai. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, yang ni yang menyebabkan batal puasa dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang pengsan atau mabuk sepanjang hari, batal puasa dia. Bagi kita tengok penjelasan tentang pengsan dan mabuk sepanjang hari. Saya ingat tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, hari ni kita bincang qadha aja. Ada qadha, ada fidyah, ada kafarah. Ini yang ni kita akan yang tak sempat kita akan sembang, kita akan bincang dalam kuliah online kita yang akan datang. Kita akan maklumlah esok ke lusa ke, kita akan tengok nanti yang mana yang sesuai untuk kita bincangkan insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika seorang berniat pada malam hari untuk berpuasa, kemudian pada siangnya dia pengsan, sejak daripada mula terbit fajar hinggalah terbenam matahari, maksud langsung dia tak menjalani puasa pada hari tersebut. Dan nak masuk subuh tu pingsan dah. Elok sok-sok tu pingsan terus. Ni sedap-sedap masuk maghrib dah. Masuk langsung dalam momen Ramadan, dalam puasa tu langsung dia tak melalui sikit pun waktu berpuasa. Maka salli ala sayyidina Muhammad, terbatallah puasanya dan wajib dia mengqadha, yakni menggantikan puasanya pada hari yang lain. Namun jika dia tersedar pada mana-mana waktu daripada siang itu, tidaklah batal puasa dia. Begitu juga orang yang mabuk, yakni setelah berniat kerana makan ubat atau minum minuman yang haram yang memabukkan pada malam tersebut, sahur dia guna stout. Ada orang tu, sahur Tiger beer minum. Nak saya minum kopi kau telan. Dia minum Tiger beer. Jika dia tersedar daripada mana-mana bahagian pada siang pada esoknya, maka ia seumpama orang pengsan pada sebahagian hari saja. Jadi puasanya tidak batal.
Namun jika dia berada pada keadaan mabuk sepanjang hari bermula pada terbit fajar hingga terbenam matahari, maka batallah puasanya dan wajib ke atasnya qada pada hari lain selepas daripada Ramadan. Cerita dia tanya Ustaz, boleh tak Ustaz minum guni stout tu sahur? Tu cerita lain lah. Nak Ustaz Semat, itu cerita itu haram tu tak haram lah. Macam juga orang yang meninggalkan sembahyang bila puasa. Dia puasa tapi dia tak sembahyang. Jadi ulama duduk khilaf. Pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, orang yang puasa tapi dia tak sembahyang, yang pertamanya seandainya dia tidak meyakini kewajipan sembahyang tersebut. Maksud dia kata apa? Sembahyang ni mana ada wajib-wajib sembahyang ni, merepek apa ni, dia kata begitu. Ada orang kata begitu. Kan sembahyang ni mana wajib, sembahyang tak wajib ah. Ustaz Semat, dia tidak meyakini akan kewajipan sembahyang tersebut, maka dia telah pun terkeluar daripada Islam dan puasanya disia-sia. Puasa pun tak ada apa-apa, pasal dia bukan dikira sebagai orang Islam lagi. Pasal dia menafikan salah satu daripada rukun Islam. Faham tak ni? Orang yang kedua, orang yang dia panggil orang yang balok liat wal lepat liat. Dia bukan tak yakin pasal sembahyang ni, dia tahu kata wajib sembahyang ni, tapi dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia malas. Pasal apa tak sembahyang ni? Tahu tak berdosa? Tahu. Pasal apa tak sembahyang ni? Nanti aku tahu aku qada lah. Ni lah ni muda lagi. Let lo. Dia kata gitu. Dia tentang salat semat. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa je nama baju ustaz tu? Ni baju pula lah. Ada orang tanya baju tu soalan. Ni baju EJ. EJ collection. Dia boleh search EJ collection. Belum promosi sikit. Sebab dia bagi baju free kat saya hari tu. Saya promosi kat dia. EJ collection, EJAY. Tuan-tuan sekalian Ahmad, dia tahu kata sembahyang tu wajib, tapi dia meninggalkan disebabkan oleh malas. Maka orang ni masih dikira Islam, tapi dia berdosa besar. Dia duduk dalam dosa besar. Wajib bertaubat, wajib qada balik puasa dia, wajib qada balik sembahyang-sembahyang dia, dan kalau dia mati dalam keadaan dia tidak qada, maka dia akan diazab oleh Allah. Tetapi mudah-mudahan puasanya juga diterima. Sah tak puasa dia? Sah. Salih alaihi wasallam. Allah terima ataupun tidak? Wallahu a'lam. Kita yang puasa, yang sembahyang ni pun belum tentu Allah terima, kita tak tahu. Tapi sah tak? Cukup syarat dia sah. Salih alaihi wasallam. Okey. Faham tak? Okey. Yang keenam, orang hamil. Ni orang yang kena qada saja. Orang yang kena qada saja ni, bukan qada dengan fidyah. Orang yang kena qada saja. Wanita yang menyusukan anak, yang membatalkan puasanya kerana masalah diri dia. Beza lah. Orang ni kena faham elok ni. Orang yang dia buka puasa, dia ni menyusukan anak dia. Dia ada baby. Dia menyusukan anak dia dan dia berbuka tu pasal dia, bukan pasal baby dia. Pasal apa kau buka puasa ni? Saya ni bila saya puasa ni saya jadi letih lah. Tu panjang tu letih. Ni duk menyusu baby ni sampai rasa macam nak pingsan, rasa apa mau, rasa macam tak ada tenaga sangat. Tu yang saya. Dia buka puasa tu pasal dia, bukan pasal baby dia. Kalau dia buka puasa pasal baby dia, saya ni kalau saya tak puasa ni kering susu kering, yang ni anak tak ada nak minum susu. Cari baby tak ada susu nak minum. Dia pasal baby, yang tu dengan fidyah. Tapi kalau pasal dia sendiri, bukan third party. Tu faham itulah. Apa saja yang berkaitan dengan diri dia bukan third party, maka dia qada saja. Tapi kalau dia buka puasa pasal the other party, third party lah kita panggil kan, pihak ketiga. Pasal apa dia panggil pihak ketiga? Pihak kedua mana? Dia kalau dia pihak pertama. Kalau orang yang berikut dia panggil pihak ketiga kan, the other party kan. Pihak kedua mana dia? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya tanya ni muka semua situ. Pihak ketiga, dia ada parti. Kalau dia buka puasa pasal orang lain, dia terpaksa, sebagai contoh, ada orang tiba-tiba orang tu lemah ke apa, nak tenggelam, dia terjun pun selamatkan orang tu, akhirnya dia pun buka puasa pasal nak selamatkan orang tu kan, sebagai contoh lah. Maka dengan fidyah sebagainya Ustaz Syamad. Pasal apa yang dia buat kerana orang lain, maka Salih Syekh Muhammad, yang tu dia ada fidyah. Nanti kita bincang yang tu. Ini kita bincang pasal qada saja. Wanita yang keenam, wanita hamil yang membatalkan puasa kerana maslahat diri dia. Sama juga. Orang hamil dia buka puasa pasal apa? Pasal doktor kata apa? You tak boleh puasa.
Dia kata, tapi I nak puasa juga. Tapi cannot, you tak boleh puasa. Dia kata. Kata, kalau you puasa nanti you boleh bahaya pada diri you. Tapi doktor, I nak puasa juga. Tak boleh, you cannot puasa. Lepas tu dia kata, doktor tu kata, ni pasal baby saya kan? No, it's about you. Dia kata, pasal you. Kalau you puasa juga sekali, you tak tahulah. Nak cerita, nak jerit lebih tak pandai. Tapi kok lah, ada tak? Ada kesan tak kepada orang mengandung kalau dia puasa juga? Kok lah, kalau ada. Kalau doktor kata apa? Tak boleh, you tak boleh puasa. Kalau you puasa sekali, baby you jadi macam ni. Jadi kalau dia buka puasa pasal baby dia waktu tu, yang tu dengan fidyah. Tapi kalau ni masalah diri dia sendiri, tu kena faham tu elok. Ustaz, terror berlakon drama pendek. Terima kasih. Ada juga komplimen ya. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunggu lepas ni kita berlakon drama panjang pula. Tunggu offer pula daripada mana-mana aku ada TV mana nak panggil kan. Insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Yang ketujuh, orang yang dengan sengaja membatalkan puasanya selain daripada ijma'. Orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan selain ijma'. Orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan